Okey, ini kelas pertama kita, kelas online. Okey, untuk kelas pertama ini cikgu akan bincangkan topik itulah, topik bab 1. Okey, 3/4, iaitu dia punya topik ni, bab 1, tajuk dia fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Nanti kamu akan tahu dengan lebih lanjut apa itu fungsi, apa itu persamaan kuadratik. Okey, dan yang paling penting ialah ini dalam satu pemboleh ubah, satu saja. Maksudnya pemboleh ubah tu adalah sesuatu huruf ataupun abjad yang kita tidak tahu nilai-nilainya. Okey, di sini ialah bentuk am persamaan kuadratik. Ini adalah bentuk am, betul itulah kuadratik lah, ungkapan kuadratik, bukan persamaan. Ini adalah ungkapan kuadratik. Okey, dia dalam bentuk A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Maksudnya dia X kuasa 2, ini pun X juga. Maksudnya kuasa tertinggi untuk pemboleh ubah itu ialah 2. Kuasa tertinggi ialah 2. Dia tidak boleh 3 dan dia tidak boleh 1. Okay. Kalau 1 dia linear. Jadi inilah kuadratik, maksudnya kuasa tertinggi dia mestilah 2. Dan sebab ini ialah dalam satu pemboleh ubah, jadi pemboleh ubah dia satu pemboleh ubah sahaja. Satu maksudnya X X, kalau Y Y, kalau A kita jangan guna L sebab ini A B C, kita guna huruf lain. Kalau K K, maksudnya kalau ini pemboleh ubah yang sama, maksudnya huruf yang sama, satu pemboleh ubah. Dia tak boleh ini X ini Y, dia tidak boleh berlainan. Okey, yang A B C ini adalah pemalal. Okey, maksudnya ini yang kita akan guna nanti huruf-huruf, bukan nombor-nombor. Okey, contoh. Di sini ada 4 contoh. Contoh yang pertama 3x kuasa 2. Ini pun kita katakan ialah ungkapan kuadratik sebab dia punya kuasa ni, kuasa dia ialah 2, paling tinggi 2. Ini pun ungkapan kuadratik sebab dia punya x tu kuasa dia 2. Yang ketiga ni, ni X satu pemboleh ubah saja, kuasa dia 2. Yang seterusnya kita tengok X ni, ni X ni X, kita tengok ni kuasa dia 2. Jadi ini semua ialah ungkapan kuadratik. Kita tengok contoh yang seterusnya. Yang bawah ni 1, 2, 3, 4. Ini ialah bukan ungkapan kuadratik. Kenapa dia bukan? Walaupun di sini kuasa dia 2 X, tapi di sini ada pemboleh ubah lain. Dia tidak boleh berlainan pemboleh ubah, dia cuma satu saja. Kita sudah cakap tadi, satu saja pemboleh ubah. Kalau X X, di sini kita tengok ni dia ada 2 X Y, dia tak boleh. Kalau nak guna X X X saja. Tetapi ini X Y, jadi ini bukan ungkapan. Walaupun ini kuasa dia 2, tapi dia ada 2 pemboleh ubah, jadi ini bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Yang seterusnya, yang kedua, ini X, ini pun X. Tetapi kalau kita kira betul-betul X ini dia ada kuasa, maksudnya dia X kuasa 1 ini. Kalau kita tukar dia, ini menjadi X kuasa 1, 4. Maksudnya X ni ada kuasa lain. Maksudnya dalam persamaan kuadratik tidak boleh ada kuasa lain, dia mesti 2 saja, yang lain tu mesti 1 ataupun kosong. Yang seterusnya, yang ketiga, X kuasa 3. Ini bukan persamaan kuadratik sebab kuasa yang paling tinggi ialah 2 saja, tapi ini sudah 3, jadi ini bukan. Dan seterusnya sama macam yang kedua tadi, walaupun ini ada satu pemboleh ubah, tapi kuasa di sini ada 2 kuasa. Dalam persamaan kuadratik, kuasa cuma ada di depan ini saja, 2 saja paling tinggi. Ini tak boleh ada kuasa lain. Jadi itu keempat-empat ini bukan ungkapan kuadratik. Banyak lagi, ini adalah contoh-contoh dia.
Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, di sini ada 3. Okay, yang pertama, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini ialah kita panggil dia ungkapan kuadratik. Ungkapan. Kita tengok yang kedua. Yang ni sama dengan ini, cuma yang kedua ni dia ada tambah Fx sama dengan F. Kalau kamu tengok F ni, maksudnya dia adalah fungsi. Fungsi apa? Fungsi kuadratik. Dan yang ketiga ialah ini sama dengan ni, sama. Cuma ini tambah sama dengan, dan belakang tu mestilah kosong ataupun sifar. Jadi ini kita panggil persamaan kuadratik. Jadi dalam kuadratik ada 3 yang kamu perlu tahu. Ungkapan kuadratik, fungsi kuadratik, persamaan kuadratik. Okay, kemudian kita teruskan dengan fungsi kuadratik. Okay, fungsi kuadratik, kamu kena tahu dia punya ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah graf dia mestilah melengkung. Untuk persamaan kuadratik, graf dia melengkung. Okay, nanti kita akan bincang lebih lanjut. Okay, melengkung macam mana? Melengkung, bentuk lengkungan dia ada 2, satu U, satu N. Bentuk dia sama. Yang seterusnya adalah titik dia. Dia mempunyai 2 titik. Titik minimum dengan titik maksimum. Okay, nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut. Dan satu lagi, paksi simetri. Okay, paksi simetri, dia mempunyai satu paksi simetri. Okay. Di sini kita boleh tengok 2 bentuk graf. Okay, ni graf ni, kamu tengok garisan yang ni, yang warna hijau ni dia bentuk U. Yang ini bentuk N. Jadi ini paksi simetri, maksud garisan putus-putus ni paksi simetri. Dan ini titik, maksudnya ini titik dekat bawah, kita panggil dia titik minimum. Okay, titik minimum adalah apabila dia berbentuk macam bentuk U. Okay, bila masa graf berbentuk U, bila A lebih besar daripada sifar. Okay, A itu apa? Ini A, maksudnya huruf yang dekat depan ni, ataupun huruf yang nombor yang dekat bahagian di sebelah X kuasa 2 tu. Ini A ni, kalau dia melebihi kosong, maksudnya 1, 2, 3 dan ke atas, dia bukan bernilai negatif. Jadi graf dia bentuk U. Ingat, kalau ini bernilai positif, maksudnya lebih besar daripada sifar, bentuk U. Okay, mana kalau yang ini, kalau A dia kurang daripada sifar, maksudnya kurang daripada sifar adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini kamu kena ingat garis nombor. Rasanya kamu sudah belajar dulu garis nombor ni. Garis nombor macam mana? Ni garis nombor ni. Ini sifar. Okey. 1, 2. Ni pun negatif 1, ini negatif 2. Kalau yang nilai pergi sana, maksudnya graf dia bernilai positif, maksudnya graf dia bentuk U. Kalau dia kurang daripada sifar, ni sifar kan tengah-tengah ni. Kalau dia menilai negatif, maksudnya ini semua negatif ni. Negatif maksudnya nilai dia bentuk N. Jadi apabila nilai dia bentuk N, dia mempunyai titik maksimum. Ni puncak dia. Okay, mana kalau dia punya graf di bentuk U, dia mempunyai titik minimum. Okey, itu kena ingat. Boleh? Okey, kita sambung contoh. Okey, di sini ada 3 contoh. Okay, kita bincang contoh yang pertama dulu. Okey, contoh yang pertama, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pembuluh ubah atau bukan. Dia cakap tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pembuluh ubah atau bukan. Okey. Tengok yang pertama, di sini ada 6 soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang pertama,
Adakah ini persamaan kuadratik? Ya, sebab X kuasa yang paling tinggi ialah 2. Jadi ada pemboleh ubah lain? Tidak ada. Jadi ini adalah persamaan kuadratik. Jadi ya. B, negatif 1/2 M kuasa N, M kuasa 2. Yang ini kita boleh guna huruf apa-apa saja yang kat sini. Tak semestinya guna X saja, tak semestinya guna Y saja. Kita boleh guna M, kita boleh guna K, kita pemboleh ubah ni kita boleh guna apa-apa saja. Okey. Jadi ini ialah dia punya paling kuasa paling tinggi ialah 2. Jadi tidak ada pemboleh ubah lain, M satu saja. Jadi ini ya. Okay, yang ketiga, 1/X kuasa 2 tambah 4X tolak 1. Adakah ini persamaan kuadratik? Sebenarnya ini kalau dia mesti ditulis di sebelah sini. Okay, kalau dia tulis sebelah sini, dia akan menjadi 1. Maksudnya X ini kena pindah sebelah sini. Dia tidak boleh berada ke bawah. Kalau kita nak tulis di dalam bentuk bentuk am. Ingat lagi bentuk am. Bentuk am macam ni. X kuasa 2 tambah B X tambah 3. Ini adalah bentuk am. Ini bukan dalam bentuk am. Jadi X ini mesti berada dekat tepi yang ini. Ini adalah huruf. Ini adalah nombor-nombor nanti macam ni. Jadi ini bila sudah pindah kata dia dijadikan dia sebagai bentuk am. Jadi yang ini adalah kuasa negatif 2. Jadi persamaan kuadratik, kuasa yang paling tinggi adalah 2, bukan negatif 2. Jadi ini bukan. Jawapan dia ini bukan. Okay. Yang ni seterusnya, D, X kuasa 2 paling tinggi. Ini pun X juga, tapi ini kuasa negatif 2. Jadi untuk persamaan kuadratik, kuasa dia cuma 1 saja. X itu iaitu paling tinggi ialah 2. Dia yang lain tidak boleh mempunyai apa-apa kuasa. Ini saja yang mesti ada kuasa. Yang lain tu kalau ada kuasa, dia bukan persamaan kuadratik. Okey, seterusnya E. Okey, X ini boleh ubah 1, tapi kuasa ini 3. Untuk persamaan kuadratik, kuasa yang paling tinggi ialah 2. Jadi ini pun bukan. Dan yang terakhir, 3Y kuasa 2 tolak 3X tambah 1. Memang kuasa untuk kuadratik paling tinggi ya 2. Tetapi untuk kes ini pemboleh ubah ni ada 2, iaitu Y dengan X. Jadi di sini dia mahu 1 pemboleh ubah saja. Jadi ini bukan fungsi ungkapan kuadratik dalam 1 pemboleh ubah. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, tentukan nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut. Ada 2 soalan. Tentukan nilai A apa, nilai B apa, nilai C apa. Di sini ada 2 soalan. Okey. Sebelum kamu tentukan, kamu kena tahu dia punya bentuk persamaan. Okey, bentuk persamaan dia ialah dalam ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini yang kita mau cari. A berapa, B berapa, C berapa. Okey, dekat sini ingat A tu di sebelah kuasa 2, di sebelah X kuasa 2. A mesti dekat depan sini ya. B di sebelah X. C tu tidak ada X. Ingat. Okey, kita tengok ini. X kuasa 2. Ni. Okey. Jadi kita boleh tentukan ini A, ini B, ini C. Okey. X, ni X kuasa 2. Ini X saja, ini X saja. Jadi ini C, ini C. Okey. Kamu tengok ini tambah. Dia mesti tambah. Okey, di sini okey. A bernilai 2, B bernilai negatif 5. Okey, ini. Okey, sepatutnya B sini ialah tambah, tapi ini ialah negatif 5, jadi bawa negatif 5. Okey,
Okey, untuk C sama dengan 1. Ambil saja. Tengok, ni tambah, C lah ni. Okey, yang seterusnya ialah ini dia mengelirukan kamu. Okey, jangan risau. Kamu kena ingat A itu di sebelah X kuasa 2. Di manakah X kuasa 2? Ini. Jadi A dia ini. Ambil yang depan. Ini ialah kepunyaan A. Ambil ini. Ini A negatif 2, koma B. B mana? B di sebelah X saja. Mana X? Ini X kan? Jadi di sini sebenarnya ada nombor. Apakah nombor ke sini? Ini adalah 1. Jadi ini sebenarnya 1. Jadi ambil negatif 1. Ini adalah kepunyaan 1. Ambil sahaja negatif 1. Dan C tidak ada X. Mana yang tidak ada X sini? Ini kan? Ini tidak ada X. Jadi ini ambil sahaja C sama dengan 1. Okey, inilah nilai kan. Tentukan nilai A, B, C, A, B, C. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu contoh 3. Ini adalah contoh 3. Okey. Tentukan bentuk graf fungsi kuadratik berikut. Seterusnya menyatakan sama ada mempunyai titik mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Jadi di sini ada dua soalan. Yang pertama, tentukan bentuk graf macam mana. Yang kedua, sama ada graf ini titik maksimum atau titik minimum. Okey. Untuk tentukan ni, kamu kena tahu yang ni tadi. Bentuk dia macam mana. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama, 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 7. Ini adalah kuadratik lah. Sebab dia 1 pun boleh ubah. Kuasa paling tinggi 2. Okey, di sini kita tengok A tadi. Ini A dia. Kalau A dia lebih besar daripada kosong, bentuk U. Kalau A dia kurang daripada kosong, bentuk N. Jadi kita tengoklah. Ini A lah berada di sebelah X kuasa 2. Jadi 2 ini ialah A. Jadi 2 ini lebih besar daripada kosong ataupun kurang? Lebih besar kan? Jadi dia lebih besar daripada kosong. Lebih besar daripada kosong, bentuk U. Jadi dia apabila bentuk U, dia mempunyai titik minimum. Jadi lukis sajalah bentuk U. Jadi dia punya titik minimum. Macam tu saja. Titik minimum di mana? Di sini. Okey. Tengok yang kedua. Mana A? Ini A dia. A dia negatif 7. Jadi apabila A negatif 7, maksudnya A itu kurang daripada kosong. Maksudnya A kurang daripada kosong. Jadi bentuk graf itu adalah bentuk N. Jadi ini bentuk N. Apabila bentuk N mempunyai titik maksimum. Titik dekat puncak ni. Ini adalah titik maksimum. Titik maksimum. Seterusnya ialah ketiga. Mana A dia? X kuasa 2. A itu di sebelah X kuasa 2. Ini X kuasa 2, ini A dia. A dia tadi ini sama dengan ini. Maksudnya dia A dia lebih besar daripada kosong, bentuk U. Jadi bentuk U mempunyai titik minimum, sama saja titik minimum. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.